bangunan belia dan sukan. Dalam sesi yang lepas, saya masih ingat dan cukup taksub dan juga menakjubkan apabila pengerang waktu itu belum menjadi menteri, kembali menjadi menteri, membangkitkan bahawa di Malaysia harus ada pengkhususan. Maknanya kementerian, kata beliau, hendaklah memilih beberapa jenis sukan yang boleh kita terajui, yang boleh kita bawa ke depan. Ini berpandukan kepada saiz kita. Seperti yang Parit Sulong kata, saya setuju. Bukan saja saiz kita, tetapi juga kebolehan kita disebabkan oleh diet kita dan sebagainya. Saya kira itu pandangan yang cukup bernas, dan saya kira kementerian kena mengambil secara serius. Dalam banyak sukan ni kita mesti specialize. 5, 7, 9. Kalau bagian serai tadi dia kata dia boleh terbang untuk sepak takraw. Harus ada orang ramai lagi orang boleh terbang. Jadi kalau kita tumpukan dan berikan masa dan wang ringgit untuk jenis-jenis sukan yang kita specialize ini, saya yakin kita tidaklah jadi jurnalis yang akhirnya kita tidak specialize dalam mana-mana bidang, dan setiap kali kita hadapan dengan kompetitor kita akan lose out. Jadi sepertilah juga kita tengok bagaimana negara-negara East Africa contohnya, oleh kerana keadaan negaranya yang amat rugged, contohnya Kenya dan Ethiopia, oleh kerana keadaan yang amat rugged, suasana yang memang perit, dan akhirnya kita melihat bahawa Afrika, sama ada Kenya ataupun Ethiopia, dapat melahirkan long distance runner among the best in the world. Dan setiap kali mereka masuk, mereka lah yang akan menggondolkan hadiah-hadiah yang hebat, kerana mereka take advantage of that situation. So saya kira kementerian harus mencari senaraikan jumlah sukan-sukan yang kita rasa in terms of size, in terms of environment kita, yang saya rasa kita boleh menjadi dominan dalam sukan-sukan ini. Berbalik kepada bola, saya setuju bahawa keadaan sekarang amat mencemaskan. Tetapi saya masih ingat lagi pada tahun 70-an, 80-an, di mana amat meriah sekali permainan bola ini, bermula dengan sekolah, kemudian daerah-daerah, kemudian negeri-negeri. Dan oleh kerana meriahnya pesta bola ini di semua peringkat ini, maka kita akan jumpa orang-orang yang hebat, ahli sukan yang boleh kita tunjukkan hinggalah ke peringkat kebangsaan. Tetapi sekarang ini tidak berlaku lagi, oleh kerana masalah-masalah tertentu, termasuklah di sekolah-sekolah, tidak ada sekolah-sekolah yang tidak ada padang dan sebagainya. Tetapi isunya ialah kementerian kena balik kepada back to basic. You have to go back to basic. Maknanya kalau nak cari pemain-pemain baru, orang yang hebat, dia kena baliklah ke sekolah, distrik dan juga negeri-negeri yang boleh kita tunjukkan. Dan saya masih ingat lagi sebelum menteri yang sekarang menjadi menteri, dia perkenalkan satu konsep yang hebat, My Team, dan saya rasa itu a brilliant idea. Tetapi soalnya sekarang setelah dia menjadi menteri, what happened to that My Team ideas? Saya rasa My Team idea ini satu yang tidak memerlukan duit yang banyak, tetapi kenapa stop setelah dia jadi menteri? Jadi saya ingat ini benda yang harus dipikirkan balik. Yang keduanya, mengurusi saya nak bawa kepada 020300 tentang pembangunan belia. Saya melihat kalau masalah belia ini tidak selesaikan, kita akan mempunyai sebuah negara yang masa depan kita agak bermasalah. Sebab itu saya mencadangkan kepada kementerian untuk duduk dan bincang dengan Kementerian Pertahanan, khususnya dengan isu PLKN ini. Kita berbelanja dah hampir 6,000 juta, 6 billion untuk pengurusi, tetapi saya dah tak nampak secara jelas apakah faedah daripada kita habiskan 6 bilion ini. Apa kata kementerian? Apa kata? Sit down betul-betul dengan Kementerian Pertahanan. Anak-anak muda kita yang selepas saja Form 5, yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, mereka ini harus diberikan keutamaan untuk datang dan berlatih di PLKN. Bukan 6 bulan, bukan 3 bulan, 6 bulan. Tetapi saya mencadangkan buat seperti
di Korea dan juga di Singapura ataupun di Jepun. Kita hantar mereka untuk 2 tahun. Katakanlah dia masuk pada umur 17 tahun. 19 tahun baru dia graduate daripada PLKN. Waktu itu di samping dia kawat seperti juga ala tentera, tetapi kita letakkan isu-isu disiplin di sini. Di samping itu, kita akan menekankan isu pengetahuan dalam beberapa bidang. Specialiskan mereka contohnya dalam 3 bidang. Hands-on dalam electrical, hands-on dalam motor mechanics, hands-on dalam construction. By the time dia habis saja training untuk 6 bulan, paling tidak anak-anak yang tidak boleh masuk universiti ini, anak yang tercicir di peringkat form 5 ini, dia akan ada ilmu dalam 3 perkara, 3 bidang. Sama ada elektronik ataupun electrical, construction ataupun motor mechanics. Sebaik saja dia habis kursus 3, 4, 6 bulan ini, mereka bolehlah kita assignkan sama ada ke JKR ke ataupun ke mana-mana. Kalau tanya saya akan assignkan mereka ke tentera dan juga polis untuk selama satu period lagi. Jadi akhirnya apabila dia masuk umur 17 dan selepas dia graduate daripada PKN yang 2 tahun ini, dia sudah 19 ataupun 20 dan dia telah pun melepasi waktu paling bahaya dalam kehidupan kita, iaitu zaman remaja. Dan jadi masalah mak rempit ini tidak akan timbul, masalah pengangguran tidak akan berlaku, masalah belia dapat dikurangkan, dan yang lebih penting sekali, kita fully utilize anak-anak muda kita, human resource kita, yang akhirnya khususnya anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra, anak-anak India khususnya, yang bermasalah sekarang ini, kita dapat channelkan kepada satu pengetahuan yang hebat, mana mereka bukan saja dapat mendisiplinkan diri mereka melalui program-program PLKN ini, tetapi yang lebih penting sekali Timbalan Menteri, mereka mempunyai ilmu. Jadi dengan ilmu ini bukan saja mereka membangunkan diri mereka, tetapi juga membangunkan negara. Kita terspend 6 billion. Saya rasa kena lihat balik, kementerian kena duduk balik. Because at the end of the day, Tok Pengerusi, kalau sebut beliau fail, kementerian fail. Sedangkan kementerian tidak mempunyai kuasa secara muktamad terhadap beliau-beliau ini. Sudah sampai masanya kementerian melihat balik bagaimana kita membangunkan belia-belia kita. Setakat bagi 300-400 ribu untuk satu-satu program seperti majlis belia yang buat sekarang ni, saya rasa that one is touch and go, bukan satu program yang asas, saya rasa yang dapat membangunkan negara. Touch and go program ni tidak akan ke mana-mana. Sebab itulah saya minta supaya kementerian duduk sit down betul-betul secara khusus untuk membangunkan belia, karena kementerian bertanggungjawab apa yang akan jadi kepada belia besok. Inilah tanggungjawab belia ke kementerian hari ini. Apa yang akan jadi kepada masyarakat besok, inilah yang akan dipersoalkan kelak kepada kementerian. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, ialah tentang pembangunan ekonomi 20500. Saya kira untuk membangunkan ekonomi anak-anak belia bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab itu saya minta kementerian juga boleh bekerja sama dengan Kementerian Multimedia. Di samping memberikan bantuan kepada anak muda ini, tetapi kejayaan, the success story ini harus dimaklumkan kepada rakyat jelata. Yang isunya sekarang ni anak-anak belia tidak nampak the success story of belia-belia lain. Sama ada belia India ke, belia Cina ke, Melayu ke, Iban Karazan di Sabah Sarawak, mesti ada success story. Dan success story lah yang boleh memotivatkan anak-anak muda kita. Saya kira kalau kementerian ini boleh bergerak, bekerja sama dengan Kementerian Multimedia, allocatekan time untuk menceritakan success story ini, saya yakin. Sebab saya tengok anak-anak saudara saya, anak-anak saya juga, bila tengok anak-anak muda yang berjaya, bagaimana mereka terlibat dalam penjagaan walaupun qualification rendah, bagaimana mereka berjaya dalam membangunkan industri walaupun qualification rendah, telah walaupun banyak story-story yang kita ada. Macam Lin Gotong contohnya, datang daripada China, lepas tu jadi tukang mekanik, lepas tu dia bangunkan. These are success story. Begitu juga dengan saya Aidit contohnya, success story. Dan ini success story ini mesti diceritakan. Dan ini akan motivatkan belia-belia kita. Di samping kita memberikan bantuan-bantuan program, tetapi success story ini mesti melekat
dalam jiwa mereka. Datuk Seri Dr. Pengurusi, terima kasih banyak. Terima kasih, Yang Amat. Kita kena habiskan.